Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama hari ini. Hari ini aku nak bawa tajuk Parti PAS dan Parti Perikatan Nasional sangat-sangat teruk. Sangat teruk. Fitnah dan fitnah, esok bangun tidur fitnah dan fitnah. Bila dah bawa ke mahkamah, kalah fitnah dan minta maaf. Dan ada yang tak minta maaf. Dia ada fitnah tapi dia kata dia tak fitnah. Tambah-tambah fitnah tu disebarkan oleh majalah berita Harakah Daily. Sangat-sangat memalukan. Hari ini aku akan bawa ulasan daripada Iswadi Moni. Iswadi Moni dia akan cerita apa kes-kes fitnah yang parti lebay ni, parti PAS ni kalah. Aku nak tunjuk dekat hangpa satu-satu. Dan part yang kedua, negeri Kelantan. Negeri yang sangat kaya raya. Dan PAS akan perintah Kelantan. Dan Kelantan akan lebih kaya dan lebih kaya. So, macam mana Kelantan boleh kaya? Dan macam manakah Kelantan akan kaya? Okey. Jadi, untuk yang ketiga, kita akan bawakan. Iswadi pun akan cerita soal Perikatan Nasional yang sedang memainkan isu 3R. Agama, dia akan mainkan isu agama, bangsa dan raja-raja Melayu. Dan kita boleh buat laporan polis bersama-sama. Kalau kita tengok ada kempen-kempen parti politik ni yang mempermainkan agama, bangsa dan juga raja-raja Melayu, sila buat laporan polis. Apabila kita sebagai rakyat sudah buat aduan, sudah buat report polis, bola siasatan akan bermula. Okey? Sama-sama kita mendengar penjelasan Iswadi Moni dan di akhir sekali aku akan bagi ulasan sedikit. Dan last, parti PAS adalah parti fitnah dan kalah fitnah dan selalu kalah fitnah. Islam melarang fitnah, tapi amalan memfitnah dikekalkan menjadi tabiat, menjadi amalan oleh pimpinan parti PAS. Jom. Now, saya bawa kepada satu topik yang lain, isu 3R. 3R ni apa tuan-tuan? Isu royalty, race, religion. Tiga benda ni akan dia hampir-hampir dah nak dimainkan dah dalam PRN nak menghadapi main hampir-hampir. Tapi kita berjaya kekang tuan-tuan. Okey. Makluman kepada tuan-tuan dan puan-puan, terbaik perpaduan. Kalau sekiranya ada anda nampak posting-posting video TikTok, video-video yang memaparkan keresahan kaum, agama, bangsa, sama ada contoh dia mengucapkan, siapa yang undi PH dan BN, maka dia akan masuk neraka. Itu contoh. Contoh yang betul berlaku. Siapa yang mengundi PH dan BN, maka dia akan masuk neraka. Maka dialah orang yang fasik. Maka dialah orang yang kafir. Maka dialah orang yang zalim. Buat laporan polis. Jangan tunggu polis ambil tindakan. Polis tak akan ambil tindakan kalau kita tak buat laporan. Okay? Kalau dia main agama macam tu, kalau dia main bangsa, dia kata macam ni macam tu tentang bangsa kita, Melayu, ataupun vice versa lah. Orang bukan Melayu cakap tentang Melayu, atau Melayu cakap tentang bukan Melayu, vice versa. Atau Melayu kutuk Melayu pun sama kan. Tetapi lebih kepada Melayu, maksudnya dua bangsa yang berbeza, buat laporan polis. Satu lagi, laporan dibuat juga kepada aduan SKM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Okey, tuan-tuan boleh pergi ke carian. Dekat carian itu, tuan-tuan boleh search aduan SKMM. Dekat situ ada link. Tuan-tuan mengadu direct dekat situ. Capture screen apa yang ditulis tu, tulis, hantar dekat situ aduan tuan-tuan. Tindakan akan terus diambil kepada orang itu. Sekarang ini polis sudah standby. Polis dah SKMM pun dah standby untuk memastikan pilihan raya kali ini pilihan raya yang bersih. Tuan-tuan macam ni. Kalau macam tu ini cuba untuk menyekat pembangkang. Itu bukan menyekat pembangkang, Bangang. Aku nak cerita pada bangang-bangang ni. Kalau anda pembangkang, nyatakan polisi. Kenapa anda lebih baik? Kalau memerintah, kalau kami memerintah, kami buat ini. Kerajaan sekarang ni tak mampu buat, kerajaan negeri tak mampu buat, tapi kami mampu buat. Contohlah tuan-tuan, Kelantan baru-baru ni kata, Kelantan, PAS Kelantan. Baru-baru ni kata, saya baca kenyataan PAS Kelantan. Baru-baru ni dia cakap, Nik Amar kata, Nik Amar dia buat satu kenyataan.
bila rare earth. Semalam itu saya juga cerita tentang nadir bumi kan. Ada. Ni kenyataan Nick Amar. Saya baca tuan-tuan Tuan-tuan tengok. Ini contoh lah. Yang kenyataan yang bagus. Tapi cuma lawak lah bunyinya kan. Tapi bagus lah. Dia kata kat sini. Kelantan kaya jika PAS kekal kerajaan negeri, kata Timbalan Menteri Besar. Muhammad Omar berkata Kelantan mempunyai banyak unsur nadi bumi bernilai hampir 125 bilion. Maksudnya dia kata kalau Kelantan terus memerintah, lepas ni Kelantan jadi kaya. Kemudian Napsiah pun tanya, selama ni siapa jaga Kelantan? Napsiah ni, kau ni nakal betul lah. Kan? Itu contoh lah kan. Jadi kita boleh bahaskan tentang polisi dia. Iyalah, kau cakap Kelantan boleh jadi kaya. Habis lama ni 30 tahun, siapa yang memerintah? Kau lah yang memerintah. So kita boleh bahaskan benda itu. Dia pun boleh kutuk Negeri Selangor. Negeri Selangor, contoh Harakah Delhi kan dia kata. Negeri Selangor perlu tukar air pipe. Dia kata, air pipe bermasalah. Kemudian letak satu gambar. Lepas tu, netizen kantoi kan gambar. Itu bukan gambar Selangor. Itu gambar pipe di Jepun. Lepas tu dia tukar gambar tu. Itu dekat Harakah Delhi. Saya tengok rupanya gambar itu bukan gambar pipe Selangor. Dia ambil pipe yang dah berkeladak dalam tu. Dia kata perlu ditukar. Rupanya dia Google ke apa ke tak tahulah. Pipe itu dia ambil gambar pipe Jepun tuan-tuan. Punyalah desperate Harakah Delhi kan. Tak apalah, tahu maksudnya itu kaedah dia. Kita bincang polisi, kita bincang benda yang patut orang kata diperbaiki, kita bincang apa yang kita boleh bagi dan mereka tak boleh bagi. Itu sebenarnya yang rakyat nak. Bukan dok main sentimen. Kalau kau undi ni maka pakai seluar pendek lah kamu. Kalau kamu undi ni maka kafe lah negara itu. Kalau kamu undi... Okey. Pesanan aku, tolong buat laporan polis kalau sepanjang kempen pilihan raya ni ada Perikatan Nasional ataupun daripada Pakatan Harapan ataupun daripada Barisan Nasional. Ada pihak-pihak parti mana yang mainkan isu 3R, mainkan isu agama, bangsa dan Raja-Raja Melayu, Agung, Sultan, dipersilakan buat laporan polis. Ini 3R kita tak boleh sentuh sebab negara kita memang berasal daripada negara Tanah Melayu. Sekarang ni negara kita ada pelbagai kaum. So, jangan mempertikaikan apa yang dah ada di dalam perlembagaan. Jom, sambung. Kita sampai bila tak habis cerita ni tuan-tuan. Sebab itu saya kata #gelakkan PAS. Gelakkan PAS. Dan Muhyiddin Yassin sendiri berkata pada hari ini. Muhyiddin berkata, PRN akan datang bukan tentang isu 3R. Pengurusi PN Muhyiddin Yassin menepis kebimbangan gabungan itu menggunakan isu berkaitan agama, raja dan kaum, religion, royalty and race ketika kempen. Bercakap dalam sidang media, mempengerusi mesyuarat PN, Muhyiddin berkata mereka akan mengangkat isu berkaitan rakyat yang didakwa diabaikan kerajaan pada masa ini. Ia bukan berkaitan agama, kaum, kita layan semua rakyat Malaysia secara saksama katanya. Now isu dia tak sampai pun PRN tuan-tuan. Ucapan-ucapan dalam perasmian mereka pun. Kita nampak mereka dah mula main sentimen-sentimen yang sedemikian. Dah mula nampak sentimen-sentimen tu. Walaupun kurang, dah ada. Dan saya nak kalau tuan-tuan nampak sentimen-sentimen itu mula keluar, terus share. Terus report, terus share. Report dia orang. Make sure dia orang diambil tindakan dan sebagainya. Itu yang kita nak. Baik. Itu habis kat situ. Bawa tentang Mujahid. Ustaz Mujahid Surawa. PAS gagal batal saman Mujahid berhubung dakwaan sokong LGBT. Mahkamah Tinggi hari ini menolak permohonan PAS untuk membatalkan saman fitnah oleh Datuk Seri Mujahid Yusof Rawa terhadap parti itu berhubung dakwaan naib Presiden Amanah berkenaan menyokong budaya songsang LGBT. Peguam Dr. Azmin Zakaria mewakili Mujahid berkata, Hakim Datuk Ahmad Syarif Muhammad Saleh yang membuat keputusan pada Rabu lalu memerintahkan parti berkenaan membayar kos 3,000 kepada Mujahid. Mahkamah menetapkan pembicaraan kes saman itu pada 24 sehingga 26 November 2025. 2 tahun lagi katanya. Peguam Muhammad Faiz Cik Abu mewakili PAS pula berkata, Mahkamah menolak permohonan parti itu setelah berpendirian terdapat isu yang perlu dibicarakan dalam kes tersebut, antaranya sama ada akaun Facebook itu milik PAS atau tidak. Ini dalam Facebook PAS. Pada 15 Februari lepas, PAS yang diwakili Setiausaha Agungnya Taqiyuddin memfailkan permohonan membatalkan saman atas alasan Mujahid selaku plaintiff gagal mendedahkan apa-apa kuasa tindakan yang munasabah terhadap parti berkenaan. Mujahid memfailkan saman itu pada 15 Disember, mendakwa 16 Oktober tahun yang sama PAS selaku defendant dengan niat jahat telah menjatuhkan maruah
mengaibkan dan memfitnahnya dengan membuat satu atau menerbitkan kenyataan fitnah di ruangan status akaun Facebook parti itu. Sehubungan itu, beliau memohon satu perintah supaya PAS menarik balik serta memadam kenyataan fitnah dan gambar pelantik itu dalam tempoh 14 hari dari tarikh penghakiman, selain memohon ganti rugi am, teladan dan teruk. Menerusi penyataan pembelaan, PAS mendakwa penyataan tuntutan pelantik adalah cacat dan tidak sah kerana pelantik gagal menamakan pelaku kesalahan yang mempunyai kawalan serta melakukan penerbitan bagi artikel berkenaan. So, ini boleh jadi landmark case juga di mana yang menyebarkan fitnah kepada Mujahid ni adalah Facebook ataupun page Parti PAS Malaysia. Okey. Cuma PAS argue, dia kata patutnya dia saman admin yang apa orang kata yang keluarkan kenyataan itu. Dia kena saman lah. Dia kena keluar kenyataan itu. Dia saman lah admin itu ataupun orang itu. Bukannya saman PAS, dia kata. Sebab dia kata PAS ni, ialah dia tak boleh buktikan bahawa itu ada berkaitan dengan PAS. Dia kata dakwaan demikian. Namun mahkamah telah menolak. Cuba hampa tengok. Astaghfirullahalazim. Parti PAS ni pimpinan Islam. Macam mana ni? Islam yang macam mana ni? Fitnah orang pula. Bukan hak sikit-sikit. LGBT, geng. Malu lah, geng. Ni bangsa lain duk gelak je lah. Kita, Islam sesama Islam, Melayu bersama sesama Melayu, duk fitnah. Lainlah kalau dia fitnah Mujahid fitnah dah balik. Lainlah kalau macam tu. Ni masalahnya, ni yang duk kata parti Islam ni. Yang duk kata dia nak buat negara Islam ni. Daripada pihak dia fitnah pelbagai. Malu lah, geng. Jom, sambung lagi. Telah menolak dakwaan tersebut. Sepatutnya tuan-tuan, kalau PAS ni saya nak cerita, parti Islam, so-called Islam, malu aku nak sebut. Parti dia ni parti Islam. PAS lah, saya tak nak sebut dia parti Islam, saya nak sebut parti PAS. PAS ni tuan-tuan, kalau dia orang yang berintegriti, orang yang memahami hukum, orang yang memahami, orang kata apa, akhlak dan faham hukum Islam, dibuat mudah je. Kami PAS tidak ada kena-mengena dengan statement itu, dan kami PAS dengan ini mengatakan bahawa Mujahid sebenarnya tidak ada kena-mengena dengan LGBT. Itu dakwaan dibuat oleh orang yang kami tak kenali. Mujahid tak ada kena-mengena dengan LGBT. Sepatutnya dibuat macam tu. Tapi adakah PAS buat, tuan-tuan? Dia tak buat. Bila dia tak buat, mengindikasikan apa? Antaranya, betul lah PAS menuduh Mujahid LGBT. PAS mempertahankan hujah dia Mujahid LGBT. Tak, selama ini itu hujah PAS. Itu yang PAS duk apa orang kata war-warkan dalam ceramah-ceramah mereka. Mujahid LGBT, Mujahid memperjuangkan LGBT, Mujahid mempertahankan LGBT. Itu yang duk perjuangkan. Itu yang Dr. Mujahid ni duk debat dengan Caprice hari tu. Isu ni lah. Dan Caprice tu termakan fitnah yang dibuat oleh PAS. Saya tak salahkan Caprice 100%. Budak ni budak yang ikhlas nak belajar tentang Islam, tentang agama. Tetapi dia telah terpengaruh dengan apa yang dibawa oleh PAS itu. Saya bukan kata dia orang PAS. Cuma dia terpengaruh dengan hujah itu. Faham maksud saya? Jadi daripada situ kita nampak bagaimana PAS tu sendiri dah jauh menyimpang, tuan-tuan. Terlalu jauh menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. Saya tak nak kata PAS tu sesat lah. Itu jauh sekali. Bukan tugas saya nak menghukum. Tetapi bila dia kata dia membawa Islam, ini bukan Islam yang saya belajar. Ini bukan Islam yang saya fahami. Ini bukan Islam yang diajarkan kepada saya. Sekurang-kurangnya saya lah, saya tak tahu tuan-tuan kan. Ini adalah Islam, bukanlah Islam yang diajarkan kepada saya, bukanlah Islam yang saya belajar, bukan Islam yang saya fahami. Islam yang saya fahami bukan ini, tuan-tuan. Bukan apa yang dibawa oleh PAS. Itu yang dibawa oleh PAS itu pegangan anutan penganut PAS. Bukannya ajaran Islam yang sebenar. Jadi kita tengok nantilah berkenaan dengan apa orang kata tentang peristiwa ini. InsyaAllah kita tengok sama ada, yalah, dia akan dibawa di mahkamah. Dan menarik nanti kalau kita tengok sebab sekarang ini disaman adalah parti politik. Ada kes di mana disaman adalah sebuah NGO dan orang tu menang. Ada kes. Yang NGO menyaman belum lagi, tapi disaman itu ada.
Jadi menariklah kita tengok nanti insyaAllah 2025 lama lagi lah. Sebab tu saya kata case defamation ni bukan satu tempoh masa yang sekejap lah. Dia ambil masa yang lama juga. Apa orang kata untuk tempoh masa untuk nak habiskan. #Ayo Gempur insyaAllah. Okey geng, Alhamdulillah Iswadi Moni dia dah terangkan. Jadi tinggal lagi sebulan, tolonglah geng. Kalau ada yang duk mainkan isu perkauman, isu pasal agama, bangsa dan Raja-Raja Melayu, Sultan-Sultan dan Agung yang di Pertuan Agong yang mempertikaikan kuasa Raja-Raja Melayu, tindakan perbuatan Raja-Raja Melayu, silalah kita sama-sama kita pergi buat laporan polis. Tak kira buat laporan di balai polis mana-mana pun tak apa. Walaupun di pondok polis pun kita boleh buat laporan. InsyaAllah geng. Kita perlu hapuskan orang yang selalu memberi perpecahan, yang selalu pecah belahkan antara bangsa-bangsa di dalam negara kita. Sedangkan kita dah puluhan tahun di dalam negara kita. Kita hidup dengan aman, damai, tak ada masalah apa-apa, tak ada berlaku pergaduhan, tak ada berlaku peperangan, tak ada berlaku apa-apa pun. Tapi disebabkan kegilaan kuasa, kegilaan kedudukan, kegilaan yang terlampau, mereka demi kuasa, mereka sanggup gunakan segalanya untuk mereka nak dapat raih undi daripada rakyat. Mereka buat semua ni demi nak meraih undi je kan. Mereka hanya nak kedudukan, mereka hanya nak kuasa. Itulah yang berlaku hari ini. Jadi, kita tolonglah mereka akan menggunakan pelbagai cara di dalam musim kempen ni. Mereka akan gunakan pelbagai bahasa, cara dan fitnah macam-macam. Mereka akan guna. Sedangkan Alhamdulillah di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim tak ada masalah apa lagi. Alhamdulillah. Kita sekarang ni, kerajaan hari ni sedang menangani masalah kos sara hidup. Alhamdulillah sekarang ni sedang berusaha dan terus berusaha. Kerajaan dapat kutip cukai daripada maha-maha kaya untuk berikan kepada miskin-miskin. Tapi apabila ada puak dan ataupun ada kumpulan yang sedang mengganggu gugat kerja-kerja yang dibuat oleh kerajaan hari ini, macam mana geng kita nak bantu rakyat-rakyat miskin? Anwar Ibrahim punya target dan kerajaan hari ini punya target untuk nak hapuskan, membasmi miskin tegar, rakyat-rakyat yang terlalu miskin. Sepatutnya kita rakyat hari ini kita kena bantu kerajaan, sokong kerajaan untuk kerajaan bantu rakyat-rakyat yang miskin-miskin, yang susah, yang tak ada gaji, yang anak ramai, anak cacat, yang tak bekerja. Kita kena sokong. Jadi, bantulah geng. Tolong, last kali aku nak cakap, sokonglah kerajaan hari ini dan buatlah laporan polis jika ada fitnah-fitnah yang diada-adakan oleh geng-geng lebay ini. Dan last, jangan sentuh Raja-Raja Melayu, jangan sentuh soal agama dan bangsa, mempelagakan, mempergaduhkan antara bangsa-bangsa dan juga agama-agama ni. Sebab apabila ada sentimen perkauman, of course, andai kata kita fikir macam ni lah, apabila kita ambil daripada pihak kaum bukan orang Melayu, mereka berpolitik, mereka kata dekat kita bangsa Melayu ni, mereka balun, mereka fitnah macam-macam. Of course, kita sampai masa kita boleh sabar. Dan last kita akan meletup. Kita akan balas balik. Kita akan mengamuk. Kita akan geram juga pasal mereka duk balun kita. Of course, mereka pun akan bersuara balik. Tapi apabila mereka kaum minoriti, kita yang kaum majoriti, kita duk herdik mereka, kita duk hina mereka, kita duduk balun mereka. Apabila mereka balas suara balik, Allah, of course akan berlaku pergaduhan. Tapi sekarang ni yang kita puas hati, pimpinan-pimpinan yang bukan Islam, pimpinan-pimpinan DAP, mereka balas balik bukan kepada agama Islam. Dan mereka balas balik, mereka balas dengan ucapan-ucapan kempen-kempen mereka bukan menyerang bangsa Melayu, bukan menyerang agama Islam, tapi menyerang
parti PAS, parti pimpinan-pimpinan lebay yang ada di dalam parti PAS dan Perikatan Nasional. Kita kena faham. Tapi apabila mereka menggunakan modal, kita pimpinan-pimpinan yang bukan Islam serang parti PAS, mereka pusing cerita ibarat parti DAP serang Islam, serang Melayu. Sebab mereka ni mempergunakan agama. Mereka ni parti sampah aja. Tapi mereka berwajahkan, mereka salut dengan agama Islam dan mereka salut dengan bangsa Melayu. Kononnya mereka tu Melayu. Ni parti mereka ni parti Melayu. Oh, kononnya mereka ni parti Islam. Jadi kalau macam mereka kalah, ibarat Islam kalah. Tapi apabila daripada pimpinan parti politik yang bukan Islam serang mereka, ibarat mereka daripada pihak DAP serang Islam. No. DAP serang dan kritik pimpinan-pimpinan PAS. Pimpinan. Dan yang duk serang kita balik, yang daripada PAS duk serang balik Pakatan Harapan dan BN, mereka bukan serang parti, mereka serang pimpinan. Faham tak? Sebab parti PKR bukannya parti macam melambangkan kaum. Itu parti-parti lah. Manusia di dalam parti itulah yang menentukan kaum apa. Jadi, tak perlu. Kalau ada orang yang mainkan isu perkauman, fitnah, mainkan isu agama bangsa, melaga-lagakan dan sentuh soal Raja-Raja Melayu, please, kita buat laporan polis. Okey? Boleh subscribe, like, komen dan share. Hantar kat mak hang, pak hang, tok hang. Subscribe dan kena ingat last. Mereka akan buat apa saja cara-cara kempen untuk nak meraih undi, untuk nak dapat kedudukan, untuk nak dapat menjadi ahli parlimen, untuk mendapat menjadi Dewan Undangan Negeri, dan mereka akan dapat gaji puluhan ribu, mereka akan dapat peruntukan tahunan, peruntukan mereka akan dapat, dan last sekali mereka dapat pencen. So 10 tahun, 20 tahun mereka dah berusaha dengan politik, lepas tu mereka tarik diri, hidup mereka dah senang. Sebab apa? Mereka dah ada pencen. So manusia pengkhianat macam ni kita perlu buang jauh-jauh. Jadi terima kasih, subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.